Perbincangan latihan praktis sumatif 1 bab 1 biologi tingkatan 4. Soalan 1, jawapannya ialah untuk mengelakkan kecederaan di kaki daripada serpihan kaca dan tumpahan bahan kimia. Soalan 2A, geratan rentas membahagikan struktur kepada bahagian atas dan bawah secara melintang. B. Geratan membujur membahagikan struktur kepada bahagian kiri dan kanan. Soalan 3. Kategori A ialah sisa tajam. Contohnya, peralatan tajam seperti picak gari, jarum, kaca, skalpel dimasukkan ke dalam bekas yang disediakan khas bagi sisa tajam. Bekas ini tidak perlu disterilkan. Kategori B ialah sisa tidak tajam. Sisa pepejal biologi seperti sarung tangan, kertas tisu, piring petri, bekas kultur plastik, agar yang telah mengeras, dibungkus dahulu di dalam beg plastik biobahaya tahan autoklav, disterilkan di dalam autoklav untuk nyah kontaminasi dan kemudiannya dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Beg plastik biobahaya tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah biasa. Kategori C ialah bangkai haiwan, bangkai, organ dan sisa tisu haiwan makmal atau haiwan uji kaji. Dibalut di dalam bahan penyerap seperti kertas tisu, dibungkus dengan rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku. Kategori D, cecair, kultur kaldu, media cecair, darah dan atau produk darah seperti serum. Semua sisa cecair biologi mesti dinyah kontaminasi secara autoklav sebelum dilupus. Sisa cecair biologi yang telah disterilkan itu perlu dilupuskan dengan segera. Soalan 4, peringkat dalam penyiasatan saintifik. Pertama, mengenal pasti masalah, menentukan persoalan yang hendak dikaji, membuat hipotesis, menyatakan suatu pendapat yang kebenarannya akan diuji melalui eksperimen, merancang penyiasatan, pengumpulan maklumat atau latar belakang saintifik mengenai eksperimen, persiapan dan pemilihan bahan, radas serta penggunaan kaedah yang betul. Mengawal pemboleh ubah, menentukan pemboleh ubah yang dimalarkan, pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Menjalankan penyiasatan, penggunaan alat, radas dan bahan dengan cara yang betul, pemerhatian dibuat dengan teliti, pembersihan dan penyimpanan alat dan radas selepas eksperimen, serta pelupusan bahan sisa dengan cara yang betul. Mengumpul data atau pemerhatian dikumpul dan direkod dengan cekap, bersistematik dalam pelbagai kaedah. Menganalisis data ditukar kepada bentuk yang lebih bermakna, misalnya graf. Hubungan antara pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimanipulasikan ditentukan. Mentafsir data ditafsir secara logik dan objektif. Maklumat yang diperoleh kemudian dihuraikan dengan jelas kepada bahagian kecil untuk mencari hubungan atau berkaitan antara bahagian-bahagian dalam maklumat atau data itu. Membuat kesimpulan, hipotesis diterima atau ditolak dan satu kesimpulan dibuat bagi eksperimen yang dijalankan. Membuat laporan ditulis berdasarkan pada langkah-langkah dalam kaedah saintifik. Soalan 5A1, kenal pasti penyataan masalah untuk eksperimen. Penyataan masalahnya ialah bagaimanakah kehadiran enzim amilase mempengaruhi hidrolisis kanji. Okey, bermula dengan bagaimana dan hujungnya ada tanda soal. 2 Roman nyatakan hipotesis. Hipotesisnya ialah kanji dapat dihidrolisis dengan kehadiran enzim amilase berbanding tanpa kehadiran enzim amilase. Pemboleh ubah dimanipulasi
kehadiran enzim amilase, pemboleh ubah bergerak balas, hidrolisis kanji, pemboleh ubah dimalarkan, masa dan suhu. KB, seorang murid telah menumpahkan asid hidroklorik semasa menjalankan eksperimen. Apakah tindakan yang seharusnya diambil oleh murid tersebut? Murid tersebut mestilah memaklumkan kepada guru atau pembantu makmal secepat mungkin dan jadikan tempat tumpahan kawasan larangan, iaitu melarang kawan daripada pergi ke tempat tersebut. Soalan esei 6A. Terangkan apa yang harus dilakukan oleh rakan mangsa. Pertama, pastikan mangsa kebakaran tidak berlari dan arahkan mangsa supaya baring. Gunakan selimut kalis api untuk memadamkan api setelah mangsa dibaringkan. Jika tiada selimut kalis api, gulingkan mangsa di atas lantai. Maklumkan kepada guru atau pembantu makmal secepat mungkin supaya mangsa dapat diberikan rawatan segera. Penggera atau loceng kecemasan kebakaran hendaklah dibunyikan dengan segera. Okey, soalan B, apa langkah yang perlu diambil untuk mengendalikan sisa merkuri yang tertumpah? Segera maklumkan kepada guru atau pembantu makmal. Gunakan serbuk sulfur untuk menutup tumpahan merkuri dan jadikan tempat tersebut sebagai kawasan larangan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Laporkan kepada pihak bomba dan penyelamat. Soalan 6C, rancang satu eksperimen untuk mengkaji kesan kehadiran gula terhadap pertumbuhan yeast. Apabila soalan tentang merancang eksperimen, cara menulisnya adalah seperti berikut. Pertama, tuliskan tujuan eksperimen itu, mengkaji kesan kehadiran gula terhadap pertumbuhan yeast. Itu adalah tujuan eksperimen atau tujuan kajian. Okey, kemudian pernyataan masalah bermula dengan Adakah kehadiran gula mempengaruhi masa yang diambil untuk saiz dough berganda? Tanda soal di hujung. Seterusnya, hipotesis. Masa yang diambil untuk saiz dough berganda lebih singkat dengan kehadiran gula. Pemboleh ubah dimanipulasi kehadiran gula. Pemboleh ubah bergerak balas. Masa yang diambil untuk saiz dough berganda. Pemboleh ubah dimalarkan. Ada banyak, awak boleh pilih satu. Kuantiti tepung, yeast dan air yang digunakan, suhu air dan masa yang diambil untuk menguli dough. Jadi kalau awak perhatikan dalam ayat hipotesis, ada pemboleh ubah dimanipulasi dan ada pemboleh ubah bergerak balas dihubungkan dengan perkataan yang menunjukkan hubungan. Okey, seterusnya bahan. Bahan senaraikan 1.5 gram yeast, 5 gram glukosa, 100 ml air suam, kain dan 170 gram tepung. Jika awak tak tahu gram, tak apa, tulis saja bahan tersebut. Yeast, glukosa, air suam, kain dan tepung. Kemudian radas, beaker 1000 ml, kelalangkun 250 ml, mangkuk adunan dan juga jam randik. Untuk prosedur, kalau merancang, dia mesti mula dengan perkataan perbuatan atau kata kerja bermula di depan sebab ia seperti arahan. Jadi kalau berbeza dengan laporan, perkataan campurkan itu mesti berada di tengah. Tetapi bila merancang, perkataan campurkan itu di depan. Campurkan glukosa dengan sedikit air suam di dalam kelalangkun. Itu ayat merancang eksperimen. Kalau ayat melapor eksperimen, ayatnya akan jadi begini. Glukosa dicampurkan dengan sedikit air suam di dalam kelalangkun. Nampak ya beza ayat? Ayat aktif dan ayat pasif. So dalam merancang eksperimen, ayat aktif. Campurkan di depan, larutkan di depan. Baik.
Okey. 2. Larutkan yeast dalam larutan glukosa tersebut. Biarkan ampaian yeast selama 20 minit. Ini bertujuan untuk memastikan yeast aktif dan tumbuh. Seterusnya nombor 4, prosedur yang keempat, letakkan separuh daripada tepung ke dalam mangkuk adunan. 5. Apabila yeast telah mengembang dan menjadi berbuih, buat satu lubang di tengah tepung dan tuangkan campuran yeast. 6. Gaulkan campuran tersebut dengan baik untuk membuat satu dough yang lembut. 7. Tambahkan baki tepung secara berangsur-angsur sehingga menjadi sukar untuk menggaul dough. 8. Taburkan sedikit tepung pada permukaan meja, keluarkan dough daripada mangkuk dan letakkan di atas permukaan meja. Uli dough selama 10 minit sehingga licin, elastik dan tidak melekit. Uli dough dengan melipat dough dan menekannya ke bawah dengan tapak tangan. Genggam dough dan ulang dengan melipat dan menekan dough ke bawah semula. Letakkan dough di dalam bikar 1000 ml, tekan dough ke bawah dan rekod isi padu awal. Tutup bikar dengan selai kain bersih dan letakkannya di tempat bersuhu sederhana. Mulakan jam randik dan rekod masa yang diambil untuk saiz dough menjadi 2 kali ganda saiz asalnya. Ulang keseluruhan prosedur untuk menyediakan dough kedua menggunakan ramuan yang sama tetapi tanpa gula. Tulis laporan mengenai eksperimen tersebut. Untuk kaedah menulis prosedur, cikgu akan tekankan lagi dalam kelas apabila kita bersemuka nanti, kerana huraiannya agak panjang. Kemudian untuk merancang eksperimen terakhir, tulis keputusan. Sediakan jadual seperti gambar. Bahagian kiri keadaan dough itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan di sebelah kanan adalah masa yang diambil untuk saiz atau isi padu dough menjadi 2 kali ganda saiz asal dan unitnya minit. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Isikan keadaan dough dengan gula, dough tanpa gula, tetapi pastikan tinggalkan kosong di ruangan pemboleh ubah dimanipulasi itu. Data tu kita belum kutip sebab soalan ini adalah merancang eksperimen. Eksperimen belum dibuat, kita hanya merancang untuk menjalankan eksperimen tersebut. Jadi ingat, jangan isi apa-apa dalam jadual keputusan. Sebab soalan ini adalah merancang eksperimen. Tak boleh buat, tak perlu buat perbincangan, tak perlu buat kesimpulan kerana kita belum lagi menjalankan eksperimen. Itu cara untuk menulis ataupun menjawab soalan yang melibatkan merancang eksperimen.